أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan, sihat? Alhamdulillah, kita sedang menghitung hari bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Syukur kita kepada Allah Ta'ala diberikan peluang ini berada pada saat-saat menunggu ambang Ramadan. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memberi kita peluang untuk bertemu sekali lagi di bulan Ramadan pada tahun ini, agar pertemuan kita pada bulan Ramadan yang bakal menjelma ini menjadi asbab kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat dengan dipertemukan di malam Lailatul Qadr, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab fiqh. Kita masih lagi berada pada perbincangan bab taharah, itu berkenaan dengan adab-adab istinja. Adab-adab istinja, seperti yang telah kita bincang sebelum ini, istinja hukumnya wajib bagi orang yang setelah menunaikan qada hajat. Maka setelah qada hajat, maka dia perlu membersihkan kesan-kesan najis. Maka di sana ada adab-adab yang perlu disantuni. Ada beberapa adab yang telah kita bincang. Yang terakhir kita bincang adalah dilarang bercakap dan berbual semasa membuang air. Dan setelah itu disunatkan bagi orang yang buang air itu duduk dengan menongkatkan kaki kiri. Keadaan kita qada hajat itu dengan mengangkat sedikit tapak kaki kanan dan menekan sebelah perut belah kiri. Jadi ini antara adab-adab untuk mempermudahkan ataupun kita kata saluran apabila kita nak qada hajat itu, supaya kita tak berada di dalam tandas dalam tempoh yang lama. Ini adab yang paling penting. Jadi di tandas ini bukan tempat untuk kita melepak ataupun bukan tempat untuk kita bertapa lama-lama, kan, bawa handphone, tengok Facebook, scroll, memajang ke dalam tandas. Itu bukan tempatnya. Di tandas kalau boleh secepat mungkin. Baik, adab seterusnya adalah disunatkan beristinja dengan tangan kiri. Kata pengarang kitab, digalakkan beristinja dengan menggunakan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis, sama ada dengan menggunakan air, batu dan seumpamanya. Jadi istinja ini perbuatan membersihkan kesan-kesan najis. Ada alat yang digunakan kalau air dengan batu, air yang diutamakan. Kalau tak ada air boleh guna batu, namanya istihjar, hajar, kan? Jadi kita guna istihjar maksudnya untuk menggunakan batu untuk membersihkan kesan-kesan najis setelah qada hajat. Ala kulli hal disunatkan menggunakan tangan kiri. Kalau hari ini kita pakai pipe, kan, pegang pipe tangan kanan, tangan kiri yang membersihkan. Jadi menggunakan tangan kiri itu, ada setengah orang dia tak guna tangan, dia main, kan, dia punya tempat, dia punya tu apa, pakai picit gitu je, dia keluar air, kan. Dia bukan buka kepala pipe, air keluar, tapi kepala pipe yang guna tekan, dan dia spray aja lama-lama gitu, kan.
Jadi dia tak guna dah tangan kiri untuk gosok dan sebagainya. Namun kata Imam Al-Ghazali, disunatkan untuk kita meyakinkan diri kita bahawa telah bersih kawasan tersebut dengan kita menggosoknya menggunakan tangan kanan tangan kiri. Kan? Walaupun kita duk spray tu dah setengah jam dah spray tu, dah habis dah air kan. Kot-kot ada bahagian-bahagian yang tak terkena air tersebut. Sebab kita tak nampak, kita tak tengok. Kepala dia lembut kat bawah, tangan dia spray kat bawah gitu kan. Jadi nak lebihkan kepastian, maka gunalah tangan kiri untuk bersihkan. Jadi manual tu lebih meyakinkan kita akan kebersihannya. Kalau ada sabun, guna sabun lagilah meyakinkan. Sebab apa? Sebab apabila kita guna sabun, dia automatik hilang bau. Dan apabila hilang bau, hilang dekat tangan kita pun dah tak ada bau, maka yakin tu datang. Dia punya fungsi kita qada, kita bersihkan diri istinja ini, salah satu fungsinya selain daripada nakkan kebersihan, kita nakkan yakin. Kita yakin bahawa kita telah bersih daripada najis. Kita tak nak apabila dah qada hajat, dah bersih, kita dah bersihkan, masuk dalam solat, rasa macam ada bau sikit kat tangannya, sudah. Dan dia datang balik was-was kan, tadi bersih ke tak bersih? Kalau macam tu bersih ke tak bersih, maksudnya tak sah lah solat dia, sebab dia masih lagi meragui tentang taharahnya. Maka kena, waktu kita istinja tu kena bersihkan, gunakan tangan kiri. Yang lagi canggih sekarang ni tak pakai kepala payung lah kan, dia pakai buka tu, air tu keluar sendiri dari belakang. Itu saya jam kan, pergi di tanah-tanah tertentu kan, biasanya tempat-tempat yang elit-elit kan, tak ada dah kepala payung, tak ada dah dia punya pipe yang saluran tu kan, cari tak jumpa. Mana? Dia ada buka tu, duduk kat mangkuk tu, dia terus keluar air kat situ. Sudah. Ini yang merisau kan, tak tahu nak aim kat mana kan. Bersih tak bersih tu Allah alam. Jadi kena ke mana pun, apabila berlaku keadaan macam ni, kita belajar fiqah ke mana pun kena bersih, pastikanlah gosok guna tangan kiri sampai bersih. Kita yakin yang buat tu mungkin dia fikir nak memudahkan kan, nak memudahkan, tak payah guna effort tangan tu, duduk je dan buka je pipe, dia tolong bersih. Tapi dalam keadaan-keadaan begini agak menyukarkan kita. Dari sudut kita nak yakin betul-betul bersih ke tak. Di Jepun saya ada dengar, dia lagi advance dari itu. Tak tahulah tuan-tuan mungkin ada yang pernah pergi ke Jepun. Tandas dia ada kata buka pipe tu dia tak keluar, bukannya keluar air dari belakang pun, siap keluar tangan tolong gosokkan. Bukan tangan orang lah, tangan dia punya mesin tu lah kan. Mungkinlah keluar air, lepas tu ada tangan keluar gosok. Ya Allah, tak boleh nak bayang. Mungkin yang buat tu dia fikir nak memudahkan manusia, tapi dah sudut fiqahnya ada masalah kan. Bayangkan dah berapa orang dicebokkan. Kan. Jadi yang lebih meyakinkan adalah kita sendirilah buat yakin. Di sebalik hukum beristinja menggunakan tangan kanan, dan di sebaliknya hukum beristinja menggunakan tangan kanan adalah makruh. Boleh tapi makruh. Sebab tangan kanan ni dia ada kemuliaannya. Dari sudut logiknya pun, kita buat makan tangan kanan, tiba kita nak cebok, melainkan dalam keadaan darurah kan, tangan kiri kita ada masalah dan terikat pun simen ke apa, tak boleh nak guna untuk cebok, maka boleh guna tangan kanan. Begitu juga makruh memegang zakar dengan tangan kanan, kecuali jika keadaan amat memerlukan untuk berbuat sedemikian. Apa samalah, makruh hukumnya memegang menggunakan tangan kanan. Tangan kiri hendaklah memegang zakar, manakala tangan kanan pula memegang batu untuk beristinja dengannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda telah bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Ini
Nabi kata, apabila seseorang kamu membuang air kecil, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanan, dan jangan pula dia beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Maksudnya guna tangan kiri, yang lebih layak atau lebih sesuai untuk keadaan ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Ini dari sudut adab. Dari sudut bersih, mungkin boleh jadi bersih dengan guna tangan kanan, kan? Gosok sampai bersih. Tapi sekarang ni kita cerita tentang adab. Memuliakan anggota kanan itu adalah sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan juga tidak menggunakan air pada tempat pembuangan najis, kerana dibimbangi akan terkena percikan najis lain yang akan menyebabkan timbulnya perasaan was-was. Maksudnya tempat yang dah kotor, contohnya kalau bukan tempat pembuangan sampah ataupun najis pun, mungkin kita pergi ke tempat-tempat mungkin tandas awam, masuk dekat tandas yang memang tersumbat, kan? Jadi fahamlah tuan-tuan, yang tersumbat ni maksudnya adalah benda-benda yang terapung tu. Jadi kita pun sambung lagi qada hajat dekat situ. Jadi ada kebarangkalian dia akan berlakunya kalau air kita kencing kena ke air itu akan percik kena pada pakaian kita dan sebagainya, maka dia memberi kesan dari sudut hukumnya. Maka disunatkan kita tak buang air pada tempat-tempat yang memang dah ada najis kat situ, takut dia ada pantulan, percikan itu kena pada tubuh badan kita dan akan mengundang kepada was-was. Ini yang kita tak nak. Apabila ada was-was masuk dalam solat, kita dah mula fikir dah, tadi kalau ikut tadi dekatnya ni seluar kita ni dengan tempat tadi tu, waktu kencing tu mestilah ada di terbucik. Ada fikir macam tu je, maka ada problem dengan taharah kita. Baik. Yang ke-8, yang terakhir, apa adabnya? Dilarang daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Tengah qada hajat tu, masuk dalam tandas tu, kita dilarang daripada melakukan perkara yang tak faedah. Apa maksudnya? Adalah disunatkan tidak melakukan perkara lain yang memberi sebarang faedah, seperti melihat kemaluan, tidak melihat najis yang keluar, tidak memandang ke langit, tidak bermain-main dengan tangan, serta tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Maksudnya bukan tempat untuk kita menikmatilah keindahan kat dalam tandas tu, kan. Masuk dalam tandas, qada hajat, habis-habis terus. Tak payah kita nak termenung lama kat dalam tu, kan. Tak ada faedah pun nak duduk lama kat situ. Ya. Kain jatuh ke dalam okey, ya. Kita sangkut seluar kan dekat pintu tandas tu, dan mungkin kain seluar kita tu terjatuh dan jatuh dekat lantai itu dalam keadaan basah. Jadi macam mana hukumnya? Di dalam tandas ni memang kita kata dari sudut kebiasaannya, orang masuk ke dalam tandas ni memang untuk qada hajat lah. Ini khususnya tempat qada hajat. Kalau bilik mandi tu lain cerita. Ini bilik untuk tempat qada hajat. Buka je pintu, ada mangkuk tandas kat situ. Jadi dari sudut kebarangkalian untuk ada najis-najis di sekitar itu ada. Jadi apabila seluar kita jatuh, sebenarnya dia tak dihukum secara umumnya automatik ada najis. Selagi mana tidak ada benda yang meyakinkan kita bahawa ada najis di situ, maka kita berpegang kepada hukum yang asal, di situ tak bernajis. Sebab yang qada hajatnya tempat mangkuk tandas tu. Jadi yang lantai di bawah itu air biasa. Melainkan kita tengok kiri kanan, memang di kawasan lantai itu ada najis yang duduk kat tepi-tepi tu.
Jadi apabila air dibanjiri kat situ, automatik najis itu terkena air itu dan air itu merebak keseluruhan lantai. Tengok keadaan juga, jatuh kat situ, air yang ada kat situ kita tengok air yang macam mana. Kod air yang ada tu air yang kita baru jirus selepas tu. Kan asal kita masuk tu kering je. Kemudian kita jirus air dekat situ, jatuh keluar kita tempat air tu, tak ada masalah. Jadi berpegang kepada hukum asal. Selagi mana kita tak yakin seluar kita tu jatuh di air yang mana kita yakin kat situ ada najis, selagi itu kita kata seluar itu tak bernajis. Pegang pada hukum asal dia, itu seluar itu bersih. Melainkan kalau jatuh tu memang dalam mangkuk tandas, memang tak ada ruang untuk bersangka baik lah. Memang kat situ confirm tepat ada najis. Baik, habis untuk adab-adab ketika istinja. Masuk pada fasal yang keempat, fasal yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan bersugi, siwak dan amalan perapian diri, dipanggil sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Pengenalan apa itu bersugi. Bersugi ini dalam bahasa Arab dipanggil siwak. Dalam bahasa Arab bermaksud ad-dalku, iaitu menggosok. Siwak maksudnya menggosok. Siwak adalah alat. Nama siwak itu sendiri adalah dia nama alat yang digunakan ketika menggosok gigi. Iaitu siwak juga dinamakan miswak, iaitu nama sejenis kayu yang digunakan untuk bersiwak. Perkataan siwak juga digunakan untuk perbuatan menggosok gigi menggunakan kayu siwak. Jadi dia siwak ni asalnya nama kepada alat yang digunakan untuk berus gigi itu. Kemudian dia difahami sebagai perbuatan memberus gigi. Itu dari sudut bahasanya. Dari sudut istilah syaraknya, ia ialah menggunakan kayu ataupun seumpamanya seperti berus gigi yang digunakan pada hari ini untuk membersihkan gigi dan sekitarnya, termasuk lidah dan gusi. Jadi apa saja yang kita gunakan, tak kira lah kayu sugi betul, yang kayu dipanggil kayu arak, kayu nama kayu tersebut, ranting tersebut arak, ataupun kita guna berus gigi yang hari ini. Yang beli kat kedai tu kan ada berus tu, itu kedua-duanya dinamakan sebagai siwak. Perbuatan itu perbuatan siwak. Cuma kalau nak ditanya dari sudut fadilahnya, dari sudut lebih menepati sunnahnya, ulama kata siwak menggunakan kayu arak tu, kayu sugi tu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau yang tidak menyenangkan serta sisa-sisa makanan yang terletak pada gigi. Jadi tujuannya sama, guna kayu arak tu ataupun guna berus gigi, tujuannya sama, nak bersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan. Jadi kalau hari ini siapa yang boleh guna siwak, suka guna siwak, teruskan. Siapa yang guna berus gigi, teruskan. Kedua-dua itu dianggap sebagai sunnah. Berus gigi seperti yang disarankan oleh Nabi SAW. Cumanya berbezanya adalah kalau berus gigi, biasa kita kena bawa package dengan ubat dia sekali. Pergi ke mana-mana kena bawa dia punya ubat tu kan. Kena basahkan sikit baru kita berus. Berbuih pada tu. Jadi nak kena komo guna air. Tapi kalau pakai kayu siwak tu, tak perlu nak bawa dia punya ubat dia tu, tak perlu nak basuh-basuh ke apa ke. Kalau kata sebelum solat sambil-sambil kita duduk ke, kita berdiri ke, boleh terus masukkan balik dalam dia punya mungkin plastik lah ke, selesai, mudah untuk digunakan. Tapi pun begitu, kena selenggara dengan baiklah kayu siwak tu. Mentang-mentang berus gigi kena basuh dengan air. Kalau kayu siwak ni tak payah basuh, bertahun-tahun dia tak basuh begitu lah. Lepas gosok masuk, lepas gosok masuk kotor. Kan? Dia kena bersihkan juga. Cuma waktu kita nak bersiwak sebelum solat tu mudah. Sambil-sambil berjalan, nak berdiri masuk dalam saf, boleh keluarkan sekejap, masuk. Ya? Tak semestinya. Boleh kalau sesuai dari sudut keras dia tu lah. Cuma kayu siwak ni dia ada kelebihan dia, kayu arak ni kelebihan dia menguatkan gigi lah, dia
punya khasiat dia. Kalau ada kayu-kayu lain yang seumpama dengannya, yang ada maksudnya kelebihan dari sudut boleh menghasilkan dia punya dia kata apa, macam bulu-bulu tu kan, kita gigit tu kan dia macam lembut-lembut sikit, boleh tak melukakan gusi, boleh apa saja. Sehingga kan sebagai ulama kata, kalau tak ada sangat, burus gigi pun tak ada, kayu arak pun tak ada, ni pakai bucu kain. Kan kita ada kain lipat-lipat supaya menghilangkan kesan-kesan makanan yang ada pada mulut, itu pun dianggap sebahagian daripada siwak. Cuma tak berapa sempurna lah. Kalau pakai gigi sekali kan, pakai jari sendiri pun boleh, tapi tak sempurna bersih. Jadi yang sempurnanya adalah menggunakan berus gigi lah, ataupun kayu arak. Pensyariatan, disebabkan perbuatan siwak ini bukan sahaja-sahaja untuk bersihkan mulut, tetapi dia adalah sesuatu yang disyariatkan. Maksudnya buat tu dapat pahala kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Jika sekiranya tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersuci setiap kali ingin bersolat. Jadi setiap kali nak solat berus gigi, setiap kali nak solat berus gigi. Itu yang kata setengah orang yang beramal betul-betul masuk dalam saf, dia keluarkan dan masuk berus gigi, masukkan balik, simpan. Boleh juga. Ataupun satu lagi lafaz hadis, tadi lafaz inda kulli salah, ataupun lafaz lain disebut ma'a kulli salah, setiap kali mendirikan salat. Ma'a kulli salah. Dan ada lagi satu riwayat, dia tak dikempilkan di sini. Ada di sini dia kata ada satu lagi riwayat, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Maksudnya sunnah berus gigi ni yang Nabi anjurkan setiap kali nak salat ataupun setiap kali kita berwudu. Maksudnya waktunya bila waktu kita wudu tu kita dah berus gigi siap-siap. Itu pun dapat fadilat sunnah. Jadi tak semestinya datang dah masuk saf baru kita keluarkan kain sugi tu. Maksudnya kita dah berwudu kat rumah tu siap-siap sekali dengan berus gigi. Itu pun dah dapat fadilat, sebab ada riwayat yang menyatakan inda kulli wudu'in. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi nak kata dia suatu ibadah, satu perbuatan yang disyariatkan, yang mana apabila kita lakukan dapat pahala. Di samping kita nak bersihkan mulut kita daripada bau-bau, mungkin selepas makan petai ke apa kan, nak bersih, nak hilangkan bau tu. Setengah orang dia nak lagi mudah, dia tak berus gigi, dia pergi mana-mana dia bawa cecair apa tu yang kita komo tu, polystyrene tu kan. Jadi kita guna yang tu. Setengah orang dia suka yang tu, sikit je komo habis, kan. Tapi yang tu dia boleh menghilangkan bau tu, okeylah. Tapi kadang celah-celah gigi yang daki-daki yang tebal ni susah nak hilang. Jadi perlu kepada berus gigi, baru dia hilang dengan sempurna. Ala kulli hal, bersugi ataupun memberus gigi ni adalah sesuatu yang disyariatkan, dan Nabi kata kalau tak membebankan, Nabi nak wajibkan. Maksudnya kesan fadilat dia, kebaikan dia sangat tinggi, sehingga kan Nabi nak wajibkan. Maksudnya benda tu penting lah. Jadi kita kena bersiwak sekadar yang mampu. Hukum dia apa? Hukum bersugi ataupun bersiwak ini hukumnya sunat. Seperti yang diriwayatkan daripada Aisyah, Nabi kata as-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirrabb. Dia ada kaitan dengan keredaan Allah. Kayu sugi ini dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Tuhan. Maksudnya orang yang bersugi, berus gigi ini bukan setakat bersihnya di dunia, di depan manusia, tetapi dia mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Jadi kalau berus gigi kemudian kita baca Quran, itu lagi lah. Dan dengan orang yang tak berus gigi kemudian dia baca Quran, dapat pahala baca Quran tu, tapi dari sudut adabnya, kan, sebab hadis ni kata mardatul lirrabb, mendatangkan keredaan Allah.
Jadi Allah Ta'ala lebih suka lah orang yang berus gigi, bersih mulutnya, dan kemudian dia menyebut nama Allah ataupun membaca Al-Quran. Syariat Islam amat menganjurkan amalan bersugi dan melazimkan diri agar sentiasa membersihkan mulut dan gigi serta amat menggalakkannya. Membersihkan mulut ini disunatkan pada semua situasi kecuali bagi orang yang berpuasa selepas gelincir matahari. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh berus gigi selepas gelincir matahari. Maksudnya selepas solat zuhur. Dah masuk waktu zuhur, itu dah gelincir matahari. Dalam mazhab Syafi'i menganggap ia adalah makruh. Ada sebab-sebabnya. Sebut kat sini. Kita tengok. Bersugi amat digalakkan dalam 5 keadaan berikut. Ketika ingin menunaikan salat, kan hadis tadi dah sebut, nak salat digalakkan bersiwak. Yang kedua, ketika berwudu, kita dah sebut tadi, digalakkan untuk bersugi. Yang ketiga, ketika gigi mulai kuning, maksudnya kalau dah bukan nak pergi solat, bukan nak berwuduk, tapi gigi dah kuning dah, bangun tidur pagi-pagi tu kan, dah nampak dah gigi kuning, ataupun dah lama sangat tak berus gigi, waktu tu sangat disunatkan untuk berus gigi. Lagi keempat, ketika ingin membaca Al-Quran, dia dah ambil wudu, dia dah solat dan sebagainya, kemudian nak baca Quran, disunatkan untuk dia berus gigi dulu, sebab dia nak melafazkan kalimah suci Al-Quran tersebut. Yang kelima, ketika mulut berbau, ketika tidur ataupun lama tak makan, kan, mulut kosong itu lama-lama dia jadi ada bau, maka disunatkan untuk bersugi untuk menghilangkan bau busuk itu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashusu fahu bisiwak. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya menggunakan kayu sugi. Jadi bangun pagi, maksudnya dalam keadaan kita baru bangun tu mulut kita ada bau, maka disunatkan bersugi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, benda kita buat setiap hari. Berus gigi ni bukan baru kita buat dah lama dah. Tapi perasan tak perasan, waktu kita bersiwak tu, pernah tak kita datangkan penghayatan yang aku buat ni nak ikut sunnah Nabi, nak dapat pahala mengikut sunnah Nabi. Yang kita tahu mungkin dia dah jadi satu adat kebiasaan, automatik. Bangun je, masuk tandas, berus gigi, tak ada niat apa-apa, kan? Bersih-bersih lah mulut tu, tapi dia sudut pahala mengikut sunnah, kan? Tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak niat, tak niatkan untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang membezakan antara sesuatu ibadah itu adalah niat. Solat 2 rakaat yang sama, tapi yang membezakan niat. Yang ni niat solat subuh, yang ni niat solat sunat. Fizikalnya sama, 2 rakaat, tapi dia punya niatnya berbeza. Jadi begitu jugalah dalam kita mengamalkan sunnah. Pasang niat nak mengikut sunnah Nabi, selain daripada bersih, kita dapat pahala. Orang yang sedang tidur, mulutnya tertutup dan ia akan menyebabkan keluar bau yang tidak menyenangkan. Oleh itu disunatkan membersihkan gigi setiap kali bau mulut berubah. Bersiwak, makruh bersiwak selepas gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, la khalufu famis saimi 'indallahi atyab 'indallahi ta'ala min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini ada sedikit perbincangan. Mazhab Syafi'i, kita kata tadi makruh berus gigi selepas zuhur. Ada pandangan selain daripada mazhab Syafi'i, mereka kata tak ada masalah. Apa masalah? Benda tu tak ada kaitan, kan? Sebab puasa itu selagi mana dia tak buat benda-benda yang membatalkan puasa, kenapa nak dimakruhkan? Di sini Imam Syafi'i melihat apabila hadis ini Nabi kata sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi.
Maksudnya kalau dikekalkan dengan bau yang ada bau ketika dia berpuasa tu, ada bau busuk sikit kat mulut dia tu kan, itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala, lebih hebat di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Maksudnya apa? Kalau orang yang menghilangkan bau tersebut, dia telah bercanggah dengan apa yang Nabi sebut tadi. Nabi kata bau tu lebih bagus daripada bau kasturi. Tiba-tiba kita menghilangkan bau tu, maksudnya kita tak dapatlah fadilat bau kasturi di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu mazhab Syafi'i membuat kesimpulan hukumnya makruh kalau dah melewati selepas zuhur. Maksudnya dia dah dekat masa nak berbuka puasa, dah separuh dah ke petang tu kan, tahanlah. Melainkan keadaan-keadaan yang terdesak, ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan dia kena bagi ucapan tu kan, kena bagi tazkirah dalam halaqah. Waktu tu pula kan, lepas solat subuh tu dia ada tidur sekejap, ataupun tengah hari tu dia tidur sekejap. Jadi ditambah dengan bau mulut dia berpuasa, kemudian dia tidur tengah hari tu kan, lagilah ada bau. Jadi nak pergi berucap depan orang ramai tu kan, takut pengsan pula semua audiens yang ada kat situ kan. Jadi tak apa, berus gigi, kita ambil pandangan yang kata tak makruh benda tu. Tapi nak kata kalau tak ada apa-apa keperluan, tahanlah dulu. Sebab apa? Sebab ada hadis ni. Bau itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada bau rihil miskin, bau kasturi. Dari sudut fadilat tu lah. Sebab dari sudut hukum, apa sahaja yang bercanggah dengan sunnah, maka automatik dia jadi makruh. Sunnahnya menyimpan bau tu, sebab bau tu wangi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun di sisi manusia bau tu busuk, tapi disebabkan bau tu hasil daripada orang yang berpuasa, maka bau tu wangi di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menghilangkan fadilat itu, maka dia akan jatuh makruh. Itu dia punya perbincangan dari sudut fiqh. Apabila seseorang itu membersihkan gigi sewaktu berpuasa, ia akan menyebabkan bau mulut tersebut hilang. Lalu dimakruhkan bersiwak. Ini kerana bau mulut adalah kesan ibadah yang disaksikan keharumannya, maka makruh menghilangkan kesannya, sebagaimana perlakuan membasuh darah dari tubuh orang yang mati syahid. Orang mati syahid kan kita tak mandi ke dia? Sebab apa? Darah yang mengalir di badan dia tu ada fadilat, ada kelebihan, ada keistimewaannya di sisi Allah Ta'ala. Biarlah teruskan tanam macam tu. Sebab apa? Sebab itu darah orang mati syahid. Jadi sama jugalah dengan mulut orang yang berbau. Walaupun fizikalnya bau memanglah busuk, tapi di sisi Allah Ta'ala itu bau yang hebat, sebab dia berpuasa. Ya. Menyegarkan juga. Ya, betul lah. Maksudnya dia menghilangkan terus. Maksudnya dari sudut penghayatan kepada hadis ni, kita kena rasa. Ialah bau mulut kita ada bau. Jangan kita rasa down puasa ni menyebabkan bau mulut, jadi susah nak cakap dengan orang. Jangan rasa macam tu. Kita kena rasa bahawa ada bau sikit dekat mulut itu menunjukkan kita berpuasa. Dan itu dilihat oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang istimewa. Sebab tu apabila dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam, dan wa kallama Allah Musa taklima, sebelum berbicara dengan Tuhannya, Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Jadi apabila nak pergi berbicara dengan Tuhannya, dia nak hilangkan bau tu kan, yang ada bau di mulut tu, menyebabkan Nabi Musa pergilah makan ranting-ranting tu supaya nak bagi hilang bau tu kan. Jadi Allah menegur perbuatan tersebut. Ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tu mulia. Jangan hilangkan bau tu. Kamu bercakap dengan Allah Ta'ala dengan ada bau tersebut, itu lebih mulia daripada kamu hilangkan bau tersebut, sebab kamu berada dalam keadaan berpuasa. Baik, seterusnya, alat untuk bersuci, membersihkan gigi dilakukan dengan sebarang benda yang kesat, bersih dan dapat menghilangkan plak yang kekuningan pada gigi. Contohnya, ia dapat dibersihkan dengan menggunakan kayu arak. Bukan arak, air arak tu, arak. Alif, ra, alif, kaf. Sejenis kayu sugi.
Kayu tersebut merupakan alat yang paling baik kerana memiliki sifat-sifat semula jadi dan keistimewaan tersendiri dan sudut kesihatan. Kata Ibnu Mas'ud, aku menyediakan alat untuk Rasulullah SAW bersiwak yang diperbuat daripada kayu arak. Selain itu, boleh juga digunakan ranting kayu zaitun ataupun apa sahaja yang dapat memperus gigi dan membersihkan sebagaimana yang wujud pada hari ini. Maksudnya dari sudut fadilahnya, samalah dianggap membersihkan mulut. Ini kerana ia juga termasuk dalam erti kata siwak ataupun memperus gigi. Tidak tercapai maksud bersugi jika menggunakan jari, kan? Sebab apa? Sebab jari itu tak menghilangkan betul-betul kotoran yang ada pada mulut itu. Ini disebabkan perbuatan tersebut tidak dinamakan siwak, melainkan apabila tidak terdapat sebarang alat untuk membersihkan gigi, maka dibolehkan menggunakan jari sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Kalau tak ada sangatlah, kan, perus gigi tak ada, kayu pun tak ada, pakailah jari untuk hilangkan. Kalau boleh alas dengan kain sikit supaya dia kesat sikit, guna bersihkan. Boleh dan sah bersugi dengan menggunakan sebarang alat yang boleh menanggalkan kotoran, pelak dan saki-baki makanan yang terlekat pada gigi serta dapat menghilangkan bau mulut. Contoh, membersihkan gigi dengan menggunakan alatan yang lain seperti perca kain yang kesat. Ini sebut tadi. Guna kain, dah tak ada dah alat tu, pakai kain je gosok, boleh. Maksud boleh itu apa? Maksud boleh itu adalah kalau kita niatkan sebagai siwak dah memadai. Sebab apa? Tak ada dah guna lain. Kita nak juga dapat fadilat perus gigi tu kan, ambil kain, tapi janganlah apa, pakai kain yang kita buat kan, buat solat ke, ataupun tangan baju ni kan, kita bawa kat depan orang ramai, pergi nak salam dengan orang pula, kawan tu lari habis lah. Kan, kena jaga kebersihan juga lah. Kemudian adab-adab bersugi. Dalam bersugi ini dia ada keadaan-keadaan dia. Hendaklah dielakkan bersugi dari menggunakan ranting kayu yang masih baru dan bergetah dan tidak dapat menghilangkan kotoran. Pakai ranting yang jenis ada getah-getah tu kan, lekat tu dekat gigi, lagi memudaratkan. Dia kena pilih kayu yang dah lama sikit, yang hilang dah getah-getah dia tu, dan dikhawatiri mencederakan gusi. Digalakkan bersugi secara menegak dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ini disebabkan teknik membersihkan gigi secara melintang akan menyebabkan berlakunya pendarahan pada gusi serta boleh merosakkan tunjang gigi. Dalam hadis nyatakan istaku 'irdan waddahinu ghibban waqtahilu witran. Maksudnya cara untuk kita bersiwak itu secara 'irdan, secara bukan memanjang tapi lebar. Macam mana? Gigi kita ni kalau kita berus secara melebar macam mana? Melentang. Macam mana melentang? Yang dikata digalakkan bersugi secara menegak dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ini disebabkan teknik membersihkan gigi secara melintang akan menyebabkan berlakunya pendarahan pada gusi serta boleh merosakkan tunjang gigi. Baik, mungkin dari sudut terjemahan ni agak mengelirukan. Dia punya maksud dia istaku 'irdan, maksudnya secara melintang. Kalau lepas berus gigi, kita disunatkan untuk bersihkan lidah. Nabi kata nak bersihkan lidah kena memanjang. Nak bersihkan gigi secara melintang. Bersihkan lidah, kita tak keluarkan lidah tu kan. Tak adalah kita nak gosok kiri kanan macam tu. Kita tarik lurut, memanjang begitu. Kan, dalam berus gigi kan, lepas kita berus tu nak bersihkan lidah, tarik ke depan. Tapi kalau untuk gigi yang dimaksudkan dengan melintang tu macam mana? Adakah kita ukur dengan sebiji gigi ataupun gigi yang tersusun sebegini?
Kan gigi kita sekarang ni dia tersusun. Kalau kita keluarkan sebiji gigi, contoh cabut sebiji gigi, macam tu. Memanjangnya macam ni, melentangnya macam ni. Kalau gigi tu sebiji, kita cabut gigi tu sebiji macam tu, memanjangnya macam ni, melentangnya macam ni. Jadi kalau kita letak, kita gabung gigi sepenuhnya, memanjangnya begini, melentangnya begini. Jadi yang dimaksudkan dengan istaku irdan waddahinu ribban waqtahilu witran, seperti yang kalau sebut, digalakkan bersugi secara menegak dari atas ke bawah. Atas ke bawah ni maksudnya kalau kita ukur dari sudut gigi sebiji, dia bukan melentang, dia memanjang. Jadi yang dimaksudkan dengan istaku irdan bukan diukur dengan sebiji gigi, tapi diukur dengan gigi yang dah tersusun rapi. Apabila gigi dah tersusun rapi macam tu, maka nak memanjang macam ni, nak menegak, nak melentang macam ni. Jadi yang disunatkan adalah melentang macam ni, bukannya memanjang macam ni gigi. Tapi kalau lidah memanjang macam tu, bukannya melentang. Jadi boleh bezakan. Lidah memanjang, gigi melentang. Jadi waktu melentang tu tak adalah kita terus begitu je. Ulama kata biar jadikan bulat. Kan, setengah kata boleh dibahagikan jadi 4 bahagian. Jadi 8 dan jadi nombor 8. Kalau kita kata start daripada atas, gigi kita atas bawah kan. Start belah kanan atas, bagi 2. Kanan atas. Kemudian ke mana pula? Pergi ke belah pergi ke belah bawah kiri, belah kanan bawah. Lepas tu naik yang belah kiri atas. Kemudian turun yang belah kiri bawah. Jadi 8. Gini 8. Jadi bulat gitu. Jadi kalau start belah sini, kemudian bawah, kemudian kiri atas, kiri bawah. Begitulah keadaan terus yang kita belajar daripada guru kita. Jadi ala kulli hal, supaya tidak mencederakan gusi. Kan kalau guna menegak pun, kalau kuat sangat pun boleh mencederakan gusi. Jadi apa yang dititik beratkan di sini, supaya teknik itu tidak merosakkan gusi dan tidak merosakkan gigi. Digalakkan membersihkan gigi dengan menggunakan kayu arak yang berbau wangi. Begitu juga dengan berus dan ubat gigi pada hari ini yang turut mempunyai bau harum dan menyegarkan. Dan terakhir, digalakkan sewaktu mula membersihkan gigi dari bahagian gigi, belah kanan dulu, start belah kanan dulu, kemudian barulah belah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti sekali dulu berkenaan dengan adab-adab bersuci. Masuk waktu dulu. Macam ada dengar tadi. Masuk Qul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.